8 bilik. Jai dah sewa dekat situ lebih awal. Aku dapat sewa situ pun sebab Jai yang tolong. Bukan bilik tu untuk aku. Depan rumah aku ni pula ada jamming studio, yang kalau aku sebut mungkin ada orang yang tahu sebab ramai orang pergi situ. Jadi story aku, Jai dan jamming studio bermula bila aku Jai decide untuk pergi buat part time job dekat studio tu. Studio tutup awal. Pukul 2 kita orang dah boleh kemas. 2:30 pagi dah boleh kunci pintu. Jadi tak ganggu waktu kelas. Kerja dekat studio memang best sebab dapat kenal ramai member dan kerja pun tak berat. Tapi aku perasan sesuatu yang tak kena pasal studio ni. Setiap kali jam nak dekat pukul 2, customer mesti dah packing dan balik awal. Padahal ada 1 jam lagi boleh pakai studio sebelum kita orang nak buat closing. Kalau dia orang nak jamming lama pun, kita orang tak ada hal punya. Tunggu setengah jam ke, tapi memang tak pernah jadi. Aku pernah tegur budak ni, kenapa balik awal sangat? Diorang bagi alasan kasih can aku kemas studio dan tutup awal supaya dapat rehat. Dalam hati aku, takkanlah semua orang yang datang semua niat sama kot. Tapi tak apalah, bersangka baik. Sampailah suatu hari ni, bila ada event yang sewa equipment studio, aku dengan Jai kena kerja lebih mangsa. Kita orang kena tunggu dekat studio sampai van penyewa barang datang pukul 4:30 pagi. Nasib baik hari ni tak ada kelas. Jadi kita orang pun okey. So dalam studio ni ada 4 bilik jamming dan 1 bilik recording. Lepas tu ada 1 bilik khas untuk bilik pekerja rehat. Ada sofa, TV, semua komplit. Kejadian yang pertama, bila masa semua customer dah tak ada, kita orang jalankanlah tugas untuk cek bilik-bilik dan kemas apa yang patut. Aku kena cek bilik 1 dan bilik 2. Masa aku masuk bilik 1 ni, aku rasa lain macam. Macam ada orang memahati aku. Aku buat bodoh. Aku kemas dan pergi ke bilik 2 pula. Bilik 2 ni besar, siap ada sofa. Masa aku tengah susun balik barang dalam bilik 2 tu, tiba-tiba aku macam terperasan ada benda di sebalik sofa tu. Sambil aku gulung kabel, aku curi pandang. Aku nampak macam ada kepala orang, tetapi nampak separa je. Paras hidung dia tengah jenguk aku dari belakang kerusi. Aku memang dah gelabah. Lagi-lagi nampak mata dia besar je tengok aku. Dalam hati aku doa jangan dia berdiri tegak je. Doa aku tu memang termakbul sebab dia tak berdiri. Tapi masalahnya sekarang, bila aku nak keluar, aku pusing di tengah baring depan pintu membelakangi aku. Sudah. Takkan aku nak langkah kan? Aku tak tahu nak buat apa. Aku pusing belakang balik, buat-buat kemas drum dengan mulut terkumat kamit. Memang Allah ajalah tahu perasaan aku. Tiba-tiba, kedengaran Jai panggil aku sambil buka pintu. Aku toleh, benda tu hilang. Aku nak keluar dari bilik tu cepat-cepat. Tapi Jai tiba-tiba tarik aku. Aku tanya dia kenapa. Jai dengan nada yang tenang cakap ke aku. Aku rasa kita lepak dalam bilik ni je kot. Bilik belakang ada tetamu tak diundang melepak lah. Aduhai, ada geng dia pula rupanya. Lepas tu, aku usah bilik tu kejap. Mata aku je gerak. Aku nampak benda tu tengah berdiri dekat sudut bilik. Tak berani tengok muka. Aku tarik Jai keluar sambil cuba menerangkan dengan nada cool macam Jai. Tapi yang dalam bilik ni pun macam tak suka kat kita. Aku dengan Jai terus keluar bilik dan berjalan ke hall. Kita orang duduk dekat meja kaunter tengah fikir nak buat apa. Nak belah takut orang sampai. Kita orang tak ada motor. Nak tunggu ada 2 dah tetamu kat situ. Jai decide nak call bos minta nombor orang van. Masa tengah call tu, aku dah tak sedap hati. Serius, memang tak senang.
Aku ajak Jai keluar, call dekat luar. Tapi Jai pula cakap, tunggu tanya bos dulu sebab amanah. Tengah aku bebel, aku ternampak sesuatu kat pintu studio recording yang tak tutup rapat. Ingatkan laba-laba. Perhati betul-betul. Ya Tuhan, tangan rupanya. Panjang jari dia, warna putih. Belum tunjuk muka tu, aku dah ketak lutut. Tak lama lepas tu, dalam studio recording tu ada bunyi bising. Bunyi drum lah, bunyi orang lari, bunyi macam AMP berdesing padahal kabel semua dah gulung. Suis dah cek. Bila dah jadi macam tu, baru Jai nak bangun ajak keluar. Kita orang tengah nak mangga kunci pintu, benda tu boleh main ketuk-ketuk pintu dari dalam. Aku siap nampak rambut putih keluar dari celah bawah pintu. Ini memang biadab. Memang bukan gurau manja punya. Kacau ni. Lepas mangga, terus kita orang pergi melepak dekat mamak. Masa kat mamak tu, barulah kita orang bertukar cerita. Aku cerita dekat Jai apa yang aku nampak dalam bilik tu. Dan Jai cerita apa dia nampak. Alkisahnya, masa kita orang tengah cek bilik, Jai lepas settle bilik, dia masuk bilik rehat. Dia nampak orang berselubung dengan selimut tidur atas sofa. Dia fikir aku. Dia duduk dekat kerusi meja makan. Bila dia cakap dengan aku tak menyahut. Aku gerak-gerak badan je. Jai buka baju dia sebab panas. Kau bayangkan, dalam sekejapan muka dia tercover dengan baju. Kau bayangkan, dalam sekejap muka dia tercover. Kau bayangkan, dalam sekejap muka dia tercover dengan baju. Lepas cabut, buka baju, dia tengok dekat atas sofa tu, aku dah tak ada. And yang ada je selimut. Mustahil sangatlah kalau aku lari. Dia terkejut, terus keluar bilik cari aku dan jumpa aku dalam bilik 2. Tapi Jai menjadi Jai. Aku memang respect dia sebab dia masih steady cool. Aku yang selalu nampak ni pun tadi dah minta nyawa dah. So kita orang berbual. Dan Jai akhirnya tahu juga pasal kebolehan aku. Memandangkan banyak benda aku nampak. Dia tak nampak kecuali dengar. Kita orang end up melepak sampai pukul 6 pagi. Baru van datang. Aku memang marah betul sebab janji pukul 4. Rupanya dia orang cakap bos kita orang sendiri yang suruh dia orang datang pukul 6. Tapi sebab dua-dua dah penat, kita orang just naik studio dan load barang, terus lock semua dan balik tidur. Petang kita orang bangun tidur, dapat teks dari bos, cakap tak payah buka studio malam ni. Memang kalau dia suruh buka, jangan harap aku nak buka. Kita orang lepas mandi semua turun lepak bawah mamak. Lepas tu ternampak berbudak band yang selalu datang jamming kat studio. Kita orang cakaplah studio tutup. Akhirnya lepak, minum dan bersembang, barulah dapat buka cerita sebenar lepas aku desak dia orang story kenapa balik awal. Rupa-rupanya studio tu memang berhantu. Studio tu asalnya masa mula buka tutup pukul 3 pagi. Tapi lepas banyak kes gangguan, dia orang cakap pukul 3 mesti kena kacau. Tiba-tiba volume tinggi lah, ambil gambar ada extra person lah, buat recording dengan suara tambahan, macam-macam lagi. Sebab tu dia orang selalu balik awal. Tapi dia orang datang jugalah studio sebab murah dan equipment semua bagus. Just sebelum pukul 2 memang dah keluar.